Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Nur Aisyah binti Ismail akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Persepsi Guru Pendidikan Khas di Sekolah Daerah Tuaran tentang pendedahan awal pendidikan seksual terhadap murid berkeperluan khas di peringkat sekolah rendah di bawah sediaan Puan Nur Salawati binti Abu Bakar. Kajian ini merupakan kajian tinjauan yang dilaksanakan bertujuan untuk meninjau persepsi guru pendidikan khas di sekolah daerah tuaran tentang pendedahan awal pendidikan seksual kepada murid berkeperluan khas di sekolah rendah. Sasaran responden pada kajian ini adalah seramai 30 orang guru di beberapa sekolah sekitar daerah tuaran dan pengkaji menggunakan murang soal sedikit sebagai kaedah pengumpulan data yang diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pakej SPSS iaitu Statistical Package for Social Science. Penyataan masalah kajian ini yang pertama sekali, murid sering menunjukkan tingkah laku yang menjurus kepada perbuatan seksual. Kedua, terdapat segelintir murid yang teraniaya dan menjadi mangsa seksual. Dan yang ketiga, infrastruktur bangunan sekolah boleh menjadi masalah. Murid lebih mudah untuk melakukan tingkah laku seksual. Dan yang terakhir, ibu bapa tidak menitik beratkan mengenai ilmu pendidikan seksual kepada anak mereka. Apa yang menusingkan pendidikan pada hari ini, murid sering menunjukkan tingkah laku yang tidak senonoh di antara murid lain, dengan contohnya melakukan aksi simbol-simbol seksual sesama mereka. Pendidikan seksual ini juga lebih kurang diambil serius oleh guru-guru kerana di peringkat sekolah rendah tidak terdapat modul khas yang perlu didedahkan kepada mereka. Jadi secara tidak langsungnya segelintir guru tidak mengambil berat mengenai perkara ini. Jadi hal ini akan menyebabkan mereka mudah terdorong untuk terdedahnya dengan perkara-perkara yang tidak bermoral dalam kelembah lakukan seksual. Dan seterusnya objektif kajian. Yang pertama sekali, mengenal pasti persepsi guru pendidikan khas terhadap pendedahan awal pendidikan seksual kepada murid berkeperluan khas di peringkat sekolah rendah. Yang kedua, mengenal pasti masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan pendidikan seksual kepada murid berkeperluan khas. Dan yang ketiga, mengkaji kepentingan pendidikan seksual kepada murid berkeperluan khas di peringkat sekolah rendah. Kita pergi kepada persoalan kajian. Yang pertama sekali, adakah guru boleh memberi hujah berkaitan pendidikan awal seksual kepada murid di sekolah pada peringkat awal? Yang kedua, apakah permasalahan yang sering dihadapi guru dalam mendedahkan isu-isu pendidikan seksual kepada murid pendidikan khas? Dan yang ketiga, sejauh manakah kefahaman asas guru dalam mendedahkan pendidikan seksual kepada murid berkeperluan khas di sekolah rendah? Kepentingan kepada kajian ini adalah yang pertama, memberi pengetahuan kepada guru mengenai masalah jika isu ini tidak diambil berat. Yang kedua, memberi kefahaman kepada guru mengenai pentingnya pendedahan pendidikan seksual untuk murid pendidikan khas. Seterusnya, menanamkan kesedaran kepada semua pihak terhadap kepentingan pendedahan pendidikan seksual ke arah pembentukan peribadi murid. Dan yang terakhir, memberi pendedahan kepada murid tentang kepentingan menjaga keselamatan diri. Definisi operasional.
Persepsi adalah gambaran, tamparan, pandangan, tanggapan tentang sesuatu perkara itu. Guru sendiri menyedari tentang kepentingan masalah yang dihadapi. Ini persepsi guru lah untuk pendedahan mengenai pendidikan awal seksual kepada murid berkeperluan khas. Okey, murid seorang yang boleh dibimbing, yang mempunyai kemahiran. Seterusnya murid berkeperluan khas di sekolah rendah lah. Motivasi sesuatu yang boleh mendorong kepada seseorang berusaha atau melakukan sesuatu dengan penuh minat. Guru pendidikan khas yang mengajar dan mendidik serta membimbing di sekolah pendidikan khas. Cara pengajaran ni guru sendiri, bagaimana tindakan guru yang mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran mengenai untuk menerapkan pendidikan seksual ni. Okey, seterusnya metodologi kajian. Kajian berbentuk, reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan yang berbentuk kuantitatif, dianalisis secara deskriptif. Persampalan kajian ini mempunyai ciri-ciri tertentu sahaja yang dijadikan sebagai responden kajian. Contohnya terdiri daripada guru-guru pendidikan khas yang berpengalaman di sekitar daerah luaran. Instrumen kajian. Instrumen kajian ni disediakan dalam 3 bahagian, iaitu pertama sekali bahagian A seperti biasa profil responden, dan bahagian B mempunyai 3 aspek, iaitu persepsi guru, masalah yang dihadapi oleh guru, kepentingan pengajaran. Dan bahagian C dia berbentuk soalan terbuka yang responden bebas untuk memberi jawapan seperti wajar atau tidak wajar. Seterusnya kajian rintis. Kajian rintis ini telah dilaksanakan pada bulan Disember tahun lalu dan melibatkan 6 orang guru berpengalaman sahaja untuk tujuan melihat kebolehpercayaan item. Prosedur pengumpulan data. Penyelidik meminta kebenaran, yang pertama sekali penyelidik meminta kebenaran pihak sekolah untuk menjalankan kajian, dan responden dijawab melalui Google Form dan yang diedarkan kepada sekolah. Dan kajian responden sudah dimaklumkan bahawa segala yang di dalam tu adalah sulit dan hanya digunakan pakai untuk tujuan kajian saja. Ya. Prosedur penyelesaian data diperoleh dan dianalisis menggunakan SPSS dengan menggunakan kaedah statistik deskriptif yang melibatkan skor mean, peratus dan frekuensi. Seterusnya dapatan kajian. Kita pergi kepada dapatan kajian. Yang pertama sekali, persepsi guru ke atas pendedahan pendidikan seksual kepada murid berkeperluan khas. Okey, kita lihat di sini pada aspek yang pertama, mean yang paling tinggi berada pada item yang terakhir, iaitu saya mendapati faktor persekitaran murid yang mencetuskan murid merangsang ke arah tingkah laku seksual, iaitu dengan mendapat mean sebanyak 3.87. Ini kerana persekitaran murid berdasarkan temu bual, ada sedikit temu bual yang telah dilaksanakan. Berdasarkan itu memang faktor persekitaran murid yang boleh merangsang ke arah tingkah laku seksual ni sangat jelaslah nampak bila pergaulan, seperti pergaulan bebas di antara murid lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan pendidikan awal seksual kepada murid berkeperluan khas, iaitu di sini telah mendapat item tinggi, hanya 2 item sahaja, sederhana pun 2 dan 1 item rendah.
kita lihat item yang tertinggi pada aspek ini ialah infrastruktur sekolah untuk program pendidikan integrasi pendidikan khas ni yang kurang lengkap seperti kongsi tandas, ruang kelas sempit dan bercampur. Sebab kebanyakan sekolah pendidikan khas, maafkan saya, memang bahagian pendidikan khas kurang diambil pandangan yang serius lah. Sebab kadang-kadang ruang yang disediakan hanya sempit dan tandas perlu dikongsi antara pelajar perempuan dan lelaki. Hal ini akan menyebabkan pelajar menjurus kepada pergaulan. Contohlah, kalau kelas sempit di sebelah-sebelah lelaki dan perempuan, mungkin kalau pergerakan berlaku akan ada geseran antara pelajar lelaki dan perempuan. Dan seperti kita sedia maklum, pelajar murid pendidikan khas ni dari segi nafsu dia, perasaan dia suka dikawal daripada manusia normal. Dan lagi-lagi kalau apa yang kategori syndrome Down, dia punya nafsu memang tinggi. Jadi apabila geseran ataupun inilah apa, geseran untuk sentuhan antara lelaki dan perempuan secara tidak langsung pun boleh menimbulkan syahwat, nafsu untuk melakukan ke arah seksual. Sebenarnya seksual ni memang banyak kategori. Sentuhan ataupun gangguan raba ke, itu memang dikategorikan sebagai seksual. Okey. Seterusnya, kepentingan pendidikan seksual. Di sini kita lihat 4 item yang sangat tinggi. Ada 4 item yang sangat tinggi dan 1 item sahaja yang berada pada kedudukan tinggi sahaja. Secara keseluruhan, kepentingan pendidikan seksual ni yang berada pada tahap tinggi ni adalah pada kedudukan min 4.40. Okey, kita lihat ini adalah item yang paling tinggi, iaitu murid dapat mengetahui bahagian anggota badan sulit yang dilarang disentuh atau ditunjuk kepada orang lain. Okey, sini kita dapat lihat apabila pendedahan pendidikan seksual ini didedahkan secara awal kepada murid pendidikan khas, secara langsung murid sendiri akan mendapat pengetahuan yang jelas mengenai bahagian-bahagian anggota yang mana boleh disentuh, yang mana dilarang disentuh oleh orang sekeliling, walaupun itu adalah ibu bapa mereka sendiri. Okey. Seterusnya kita lihatlah pada item yang kedudukan min paling rendah pada item ini adalah dapat memberi maklumat awal kepada murid berkeperluan khas mengenai pendidikan seksual. Okey, kita terus kepada implikasi kajian. Yang pertama sekali, untuk guru ataupun bakal guru pendidikan khas, iaitu mendedahkan ilmu pendidikan seksual kepada murid dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai bagi meningkatkan pengetahuan murid. Melalui mungkinlah, sebab kita sudah sedia maklum, di peringkat sekolah rendah memang tiada modul khas lagi untuk pengajaran pendidikan seksual. Jadi mungkin perbincangan antara guru dengan guru boleh membincangkan bagaimana untuk mendedahkan pendidikan seksual itu dalam satu-satu mengikut subjek yang sesuai, ataupun ikutlah yang macam mana perancangan guru itu sendiri. Okey, yang kedua sekali, pihak sekolah merancang kursus yang sesuai bagi meningkatkan pengetahuan murid pendidikan khas mengenai penjagaan diri murid. Okey,
pihak sekolah ini memang sangat berperanan. Contohnya dari segi penyediaan tempat kelas pendidikan khas, mungkin pihak sekolah boleh mengambil serius mengenai perkara itu, dan boleh menganjurkan, pihak sekolah juga boleh menganjurkan contoh bangkit ke atau khusus ke untuk guru-guru pendidikan khas, mengenai macam mana untuk kita dedahkan kepada anak murid kita. Okey, seterusnya daripada segi ibu bapa, memberi pendedahan tentang kepentingan menjaga keselamatan diri dari segi penjagaan tubuh badan kepada anak ketika mereka awal remaja. Okey, ibu bapa ni memang peranan sangat penting lah, kerana ibu bapa perlu berpengetahuan dan jangan malu untuk mendedahkan mengenai ini kepada anak mereka, kerana ibu bapa adalah orang yang paling rapat dengan mereka, dan mungkin pendedahan dari ibu bapa lebih jelas kepada anak mereka. Okey, yang seterusnya untuk murid ni dapat mengetahui kepentingan mempelajari dan meningkatkan motivasi dalam pembelajaran pendidikan khas. Okey, kita pergi pada cadangan. Cadangan yang pertama sekali kan memfokuskan kajian kepada sikap guru dalam mendedahkan pendidikan awal seksual diambil serius atau tidak, berdasarkan soal selidik yang telah dilaksanakan lah. Okey, yang kedua, meninjau faktor-faktor yang menjadi punca kepada murid terjebak dalam tingkah laku seksual. Pihak atasan atau Kementerian Pendidikan Malaysia perlu merancang untuk mengubah satu modul khas bagi guru-guru pendidikan khas di peringkat sekolah rendah. Okey, ini apa yang saya sudah lihat pada kajian-kajian lepas. Memang sejujurnya saya mengalami masalah untuk membuat rujukan kajian-kajian lepas, kerana berkaitan pendidikan seksual ini memang sangat sikit dan kurang ada yang membuat kajian terhadap pendidikan seksual ni lah. Sebab kebanyakannya yang saya pernah jumpai hanya kes-kes yang berlaku di sekolah peringkat menengah sahaja. Jadi perlulah pihak atasan ataupun KPM merancang satu modul khas untuk dedahkan lagi awal kepada murid sekolah rendah, supaya mereka lebih terdedah dari awal, kerana pada peringkat sekolah rendah ini adalah dia mempunyai firasat ingin mencuba itu, lagi dia tengah memasuki perasaan ingin mencuba itu tanpa memikirkan keadaan sekeliling lah. Okey, yang seterusnya, saya berharap kajian ini akan diluaskan dalam jumlah yang lebih besar, sama ada kepada guru-guru pendidikan khas di Malaysia ataupun sesiapa sahaja, untuk mendapatkan kualiti kajian tu yang lebih tinggi lah. Saya berharap akan ada yang akan membuat kajian ini supaya tindakan seterusnya kita boleh laksanakan, kerana pendidikan seksual ini sangat penting kepada murid-murid, lagi-lagi di peringkat sekolah rendah, kerana mereka dalam usia ini mencuba sesuatu yang baru. Jadi pendedahan yang sewajarnya perlu didedahkan oleh ibu bapa, guru-guru di sekolah, dan pihak yang tertentulah, pihak masyarakat juga perlu menitik berat agar perlakuan seksual di antara anak-anak kita dapat dielakkan. Dengan ini saya sudahi dengan rumusan dia adalah persepsi guru pendidikan khas terhadap pendidikan awal pendidikan seksual ini perlu diwajibkan di sekolah, kerana ia berada pada tahap tinggi, iaitu dinilai pada min 3.87. Jadi saya mengharapkan akan ada yang akan menyambung kajian seperti saya. Sekian, terima kasih.